Tak boleh dia. Tak bila aku tak campur urusan parti. Aku tak campur urusan pemilihan. Siapa nak pilih di mana presiden. Tak undi ataupun dia rosak. Ada juga undi rosak tuan. Macam mana dalam pemilihan ada undi rosak tuan? Nampak? Dia dua, pilih satu yang terbaik. Kalau kita istihad, kata saya lah tuan-tuan boleh istihad. Aku nak pilih ulama ini kerana mungkin ulama ini bawa manfaat kepada orang. Silakan, tak ada masalah. Aku nak pilih orang ini Mak Sabu kerana dia boleh memberikan kegerunan kepada musuh. Dia mendatangkan manfaat lebih. Ya, nampak? Kemudian itulah yang menjadi istihad kita, ya Allah ni. Dalam bab ini boleh istihad. Istihad dalam bentuk bukan nak buat hukum, tak ada tuan. Itu masing-masing lah perasaan nanti nak pilih Mak Sabu ke nak pilih ulama ini. Aduh, apa cakap? Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kamu menyertai parti yang didukungi oleh ramai, sekali lagi saya jelaskan, parti yang tidak didukungi oleh orang fasik, orang yang jahat, ya, parti ini tidak boleh kita sokong dan dukung. Ya, tidak diterjemah secara detail dalam kitab tasawuf, tapi telah diterjemahkan oleh ulama-ulama sirah. Ya, nak pilih jemaah yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasul, dan cita-cita mereka ada cita-cita untuk mempertahankan Islam, ya, walaupun dengan apa cara sekalipun, ya, itu. Jadi bila timbul isu ni nak bersatu muzakarah atas nama Islam, tak apa. Kerana kita sifat apa pemikiran yang terbuka, satu open-minded, dan kita tidak jumut dengan satu keputusan, dan kita mementingkan Islam daripada segala-galanya. Bahkan kita mementingkan Islam lebih daripada parti kita. Kalau parti kita ni boleh hilang, boleh ruyuk, boleh jatuh, boleh musnah, boleh hancur, tapi Islam ni tidak akan hancur. Ya, tu guna Aziz sebut tu. Pak dia boleh hilang, dia datang boleh hilang. Tapi Islam dia datang tak hilang-hilang kan. Sampai akhir zaman Islam. Ya, macam tu. Tu ada guna ni. Pemimpin dia sila ganti. Sila ganti pemimpin. Jadi janganlah tuan-tuan bimbang, ya, kalau orang ni akan naik, orang lain mudah. Tak ada masalah. Cuma perjuangan kita ialah perjuangan yang bermanhajkan radhatillah, mardatillah. Itu matlamat yang asal. Ya, dan matlamat ini kekal, tak ada ubah. Ya, tak ada ubah. Prinsip kita kekal, tidak ubah. Cuma pelaksanaan approachment itu dia mungkin ada sikit. Ada tahalufsiasinya, nak kawan dengan golongan bukan Islam, tak ada masalah. Ya. Ada maksudnya yadullah ma'al jamaah, yakni pertolongan Allah, maksudnya adalah pembelaan dalam Allah diberi ke atas kumpulan orang ramai, dan bahawasanya syaitan itu merupakan serigala kepada manusia. Wa anna syaitan zi'bul insan. Syaitan itu zi'bul insan adalah serigala kepada manusia. Maknanya syaitan ini serigala kepada manusia. Ya. Kalau serigala kita tengok dalam TV dalam National Geographic, itu segala haiwan la yantiq, dia tidak cakap betul-betul. Tapi syaitan dia bercakap, dia bisik kepada kawan-kawan dia. Tiba-tiba dia kata wa inna syaitan zi'bul insan. Syaitan ni adalah bapa kepada segala manusia. Yang manusia ni tuan, dia kadang-kadang tu manusia disebut dalam kitab tafsir oleh fi zilal Quran, Syekh Kutub menyebut manusia ada berapa watak. Yang pertama manusia betul manusia. Itu manusia yang dilihat oleh ramai, manusia yang kita tengok dalam masjid ini, di luar masjid, itu manusia. Manusia yang betul-betul mantik, dia bercakap. Manusia yang diberi akal, manusia yang diberi ilmu dan sebagainya. Yang kedua, manusia yang tukar watak menjadi manusia syaitan. Manusia syaitan, insan syaitan. Manusia ini telah tukar watak menjadi manusia syaitan. Manusia syaitan maknanya berat. Berat. Yang dua jenis ni kategori. Manusia yang dilihat oleh orang ramai macam inilah keadaannya. Ya. Kemudian manusia syaitan, maknanya manusia syaitan telah tukar. Dia bukan baik. Bila sebut syaitan ni jahatlah. Orang Pakistan, orang Hindustan disebut syaitan.
dalam cerita filem mereka dululah. Hada syaitan. Syaitan tu dia membawa syaitan. Kita ni bila sebut syaitan, ini adu Allah. Syaitan yang tidak dilihat. Tapi kalau manusia yang tukar watak jadi syaitan, manusia ini adalah manusia yang kita lihat dengan mata kasar kita. Jadi sebab itu dia perumpamaan. Syaitan yuzibul insan, syaitan bapak pada segala manusia. Hanya kena awal. Kena waspada. Ya, kalau syaitan musuh Allah dulu, kini dah sama-sama sampai mati lah. Jadi kena faham dulu. Tak adalah dalam menang Islam tak ada syaitan kot. Ya, kita walaupun kita ulama ke, kita ustaz ke, syaitan tidak akan membiarkan seorang itu sentiasa betul pengurusan dengan Allah. Dia akan cari jalan nak pesongkan manusia, walaupun manusia ni ada cacat. Orang ni baik. Tapi syaitan tak kira orang yang alim besar ke, dia akan cari jalan untuk sesatkan orang ni. Tu. Lalu mereka menggunakan kebijak kepelayang mereka, kebijaksanaan mereka untuk memecah belahkan manusia. Cari jalan. Guna Facebook, guna blogger. Guna blogger tikarkan apa wajarnya kita pilih Mak Sabu kerana dia Syiah. Pula dah. Facebook dia, blogger dia menyampah UMNO, dia marah UMNO, dia menyampah UMNO, tapi dia tak boleh tahu balacai UMNO. Kalau dia ustaz balacai UMNO. Tahu sebutlah nama ustaz ni kan. Contoh betul. Apa perlu kita pilih Mak Sabu? Pilih Mak Datuk Ni Amal, dia ulama. Dia main isu ni. Syaitan ni dia bapak pada segala manusia. Zid pun insya. Kena faham. Walaupun ada nama menyampah UMNO ke, celaka haram jadah UMNO itu dia Facebook. Tapi sebenarnya celaka pak. Dia nak mencobelahkan parti Islam. Sampai kiamat cahaya dah tuan. Perjuangan ni tak akan habis. Dia akan bertusar dalam kiamat. Dia nak tengok siapa yang betul-betul stand dengan Islam. Tengok cahayalah saudara tuan-tuan kita mengaji. Akhir zaman ni dia besar. Sebab tu disebut dalam kitab ni dalam satu hadis akhir zaman. Akhir zaman barangkali mungkin masa itu zaman itu adalah zaman paling sukar dan payah. Zaman ni disebut Sayyidina Umar zaman 1000 tahun lebih. Ni zaman kita dah 1000 tahun lebih Pak. Yang disebut sini adalah zaman Sayyidina Umar. Barangkali zaman ini adalah zaman sukar, itu zaman Sayyidina Umar. Kalau kita tengok zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat itu zaman sukar, zaman manusia jahat banyak, manusia baik sikit, sahabat yang setia punya sanggup juang jihad kat senjata sikit, yang banyak jadi munafik banyak. Apa tu lagi zaman kita lah ni tuan-tuan. Itu nak sebut. Itu kena faham lah ya. Maksud yang sesirat dan tersurat. Dia akan menyambar orang yang terpencil. Itu maksudnya. Bila dia kata syaitan ni bapak pada segala manusia, maka dia kata dia ya'khudhu syadzah wal nadiyah wal qasiyah wal faddah. Dia akan sambar golongan-golongan yang terpencil. Manusia yang bisa kena pada orang ramai ni dia duduk seorang-seorang. Maka syaitan yang digelar sebagai bapak segala manusia akan sambar manusia yang terpencil menjauhkan diri pada orang ramai. Jaga-jaga. Dia duduk seorang betul lah, dia duduk seorang ramai. Di rumah dia tak gaul dengan orang ramai. Kenapa dia tidak nak menyusahkan diri dia, duduk seorang-seorang rumah. Ya betul dah satu sudut, dia bahagia, aman, hidup aman lah di rumah. Tapi sebenarnya syaitan ni dia tangkap awal lah. Dia tangkap awal dah tuan. Dia kepak habis lah orang ni. Walaupun orang ni orang yang ada ilmu. Ya, dia tetap kepak. Batil kata ya'khudhu syadzah wal najiyah wal qasiyah wal faddah. Mana tidak terkah orang ni walaupun dia menyendiri keseorangan diri, menjauhkan diri dari orang, dia akan disambar oleh syaitan. Dia akan disambar oleh syaitan. Wa qala inna syaitan ma'al fadhi wa huwa minal itsnain ab'ad. Baik. Dia akan menyambar orang yang terpencil, yang bersendirian, yang berjauhan dari orang ramai, yang berseorangan. Itu maksudnya wal qasiyah wal faddah wal syadzah. Seorang-seorang pelik, ganjil dia ni, tak campur gaul dengan orang ramai. Maka syaitan mudah untuk sambar dia jadi mangsa pada syaitan ni. Dan sampai lagi sungguh syaitan itu bersama orang yang berseorangan. Kerana syaitan ma'al fadhi. Dan sungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang berseorangan.
boleh seorang. Dari satu sudut jemaah dia seorang-seorang, syaitan dah tangkap lah. Bila dia tangkap seorang ngaji hidah, lawan Islam, lawan hudud, laki ulama, jadi banyaklah maksiat-maksiat lain. Banyaklah daka-daka yang dibuat oleh Allah. Sebab kalau dia duduk seorang-seorang, sedang dia tidak usaha untuk menambahkan ilmu. Lepas tu duduk seorang-seorang, dia tak ada lah usaha untuk menambahkan ilmu. Dia statik dengan ilmu. Baik. Dan dia berada lebih jauh daripada orang yang berdua. Jadi kalau orang berdua, dia jauh. Wahuwa minal ithnain ab'ad. Kalau kita ni berdua bahkan dalam masjid lebih dua, puluh orang kata orang akan ikut. Maka syaitan akan ab'ad. Ab'ad maksud dia jauh kali daripada kita. Maka ketahui bahawa yang kedua ini memang datang kepada Rasulullah. Dan tetapi telah datang juga hadis ini. Ilzam baitaka wa 'alaika bil khassah wa da' amral 'ammah. Ini satu hadis lain. Ini jaga hadis ini kita dengar. Dia kata apa? Ilzam baitaka wa 'alaika bil khassah wa da' amral 'ammah. Kita maksudnya lazim keladi anda berada di rumah anda. Tengok kita baca tengok dulu hadis ini ya. Ilzam fi baitika ataupun ilzam baitaka wa 'alaika bil khassah wajah amral amah. Maksudnya lazim kali anda berada di rumah anda, wajib atas anda menjalankan urusan khas. Wa 'alaika bil khassah. Wajib atas anda menjalankan urusan khas diri anda yang baik. Ya, wajah amral amah dan tinggal dalam urusan umum yang boleh merosakkan diri anda. Ya. Maka baginda berdoa kepada Allah. Balik daripada uraian sudah tentang Allah ni, baginda menyuruh kita berdoa dan berserangan di zaman kelihatan. Duduk seorang-seorang di zaman lakunya fasad, lakunya kerosakan, maksiat di kalangan pemudi yang orang Islam seluruh. Maka ketika itu hendaklah kamu ilzam baitaka fi baitika, dalam rumah awak. Duduk rumah awak lah. Sebab sekarang ni adalah zaman fasad, zaman rosaknya. Ni orang ramai telah menjadi rosak, fasik, zalim dan sebagainya. Maka lebih baik awak duduk di rumah. Bismillah. Yang kedua, wajib atas anda menjalankan urusan khas di anda yang baik. Maknanya wajib atas anda menjalankan urusan khas, ya, urusan khusus yang baik. Ya, itu. Mana kalau kita ada keluarga, kita wajib menjaga keluarga kita, dengan makan, minum, nafkah dan sebagainya. Ini adalah urusan kebaikan. Kalau baik. Kemudian ketika dia tinggalkan dalam urusan umum. Kalau sekiranya dia merosakkan diri anda. Kalau kita duduk dalam masyarakat atau kita buat kerja-kerja umum, ni juga sedang dia boleh mendatangkan kerosakan kepada diri kita, maka tinggalkan. Wadah amral ammah. Tinggalkan urusan ini. Ya. Tengok kalau kita tak boleh pimpin, kita duduk dalam satu masyarakat yang rosak, dan kita melihat masyarakat ini telah tidak boleh diperbaiki, maka kita tinggalkan. Tak ada Allah datang. Habis. Sebab kerana kumpulan itu adalah kumpulan sesat. Kumpulan sesat. Itu maksudnya. Kalau awak duduk di kumpulan itu pun tak datang manfaat, bahkan datang mudarat. Lebih baik awak pisahkan dia awak daripada kumpulan itu. Ya, itu. Maka baginda Allah baik. Dan bersama ini zaman kejahatan dan cara pencegahan pada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam itu tak ada pencegahan, tak ada pencegahan. Yang tadi alaikum bil jamaah tak ada pencegahan ini, tak ada pencegahan. Yang kata alaikum bil jamaah ni, bila kamu telah baik, masyarakat baik, ya, maka kamu wajib pilih jamaah. Kamu dah ada ilmu, kamu tak ada duduk seorang-seorang, kamu wajib pilih jamaah. Baik. Yang kedua datang hadis alaikum fil bait atau ilzam fi baitika, kamu iltizam duduk dalam